Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya tuan, dah boleh dah online ya tuan. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Engku Nora selaku penyelia TFD, yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sekian kalinya kita dapat bersama-sama menyertai, mengikuti pengajian kita saban minggu setiap hari Sabtu pukul 9 pagi insya-Allah sampai pukul 11 pagi. Pukul 9 pagi ini subjek ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin, membaca kitab Aqidatun Naji. Manakala pukul 10 pagi nanti pengajian ilmu fiqh, iaitu berkait dengan bab jinayat. Kita memakai kitab Fiqh Manhaji. Saya doakan semoga tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kelas kita saban minggu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih sayangnya, limpahan rezekinya, limpahan kesihatan yang berkekalan. Moga-moga kita sihat selalu di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang tak dapat mengikuti pengajian pada minggu ini ataupun minggu-minggu sebelum ini. Semoga mereka ini juga dikurniakan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah jika berpeluang mereka akan mengikuti ataupun menyertai pengajian kita pada pagi Sabtu ini insya-Allah. Jadi hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya muliakan, pada pengajian kita minggu ini, dan kita imbas kembali pengajian kita pada minggu lepas berkenaan dengan taubat. Setelah kita sedang melakukan dosa-dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil,
Kerana dosa itu, dosa besar ataupun dosa kecil itu menyebabkan kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kita diwajibkan bertaubat dengan sebenar-benar taubat dari setiap dosa kesalahan kita. Tak jemu-jemu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hamba yang soleh, hamba yang menginsafi, hamba yang sedar salah silap kederhakaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Allah Taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia, dosa isteri kita, suami kita, dosa anak-anak kita, muslimin muslimat, agar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajian yang lepas yang berkenaan dengan taubat. Jadi pengajian kita pada pagi ini berkenaan dengan manusia itu terbahagi kepada dua bahagian. Muka surat 112 kitab Jawi ni. Dan kita ketahui pula bahawa manusia itu atas dua bahagi. Muka surat 112 kitab Jawi. Lepas itu buku Rumi kita ni Aqidatun Naji muka surat 296. Muka surat 296. InsyaAllah sebelum kita memulakan membaca kitab ni, seperti biasalah, saya nak menatap wajah-wajah, yang gembira daripada peserta-peserta kita, tuan-tuan, puan-puan. Buka kamera. Sihat? Alhamdulillah. Sihat ceria nampaknya. Alhamdulillah. Moga-moga kita sihat semuanya. Ya, amin. Ramai lagi tak buka kamera. Sila buka dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, boleh jalan dah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nampak pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Amir. Cik Amir. Sisi gitu. Siapa lagi? Kalau boleh buka kamera selalu sampai habis kuliah. InsyaAllah. Jadi nak tengok apa nama ni, kita ni lelak sedap. Kalau lelak tu nampak. Allah. Kalau tutup kamera tak nampak. Allah. InsyaAllah didoakan semoga sentiasa berbahagia di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan kaum keluarga kita, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala membukakan pintu hati kita, mendapat ilmu yang memberi manfaat, dikurniakan taufik dan hidayah. Ilmu yang memberi manfaat ni kita bertambah amal, kita bertambah takut kepada Allah Taala, kita gemar kepada akhirat. Itu dia yang ilmu yang memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat kitab Jawinya muka surat 112, kitab Ruminya muka surat 296. Kita ni nak membahaskan manusia ini terbahagi kepada dua bahagi. Manusia ni terbahagi kepada dua bahagi. Kita ni kalau renung-renung, kita tengok-tengok, dia ada gu sama. Allah Ta'ala ciptakan. Kalau kita pergi, kita tengok ada gu. Sihat, lawannya sakit. Gembira, lawannya duka cita. Senang, lawannya susah.
hidup lawannya mati. Begitu. Dia ada gung, orang kampung kata. Dia ada gung, dia ada lawan dia. Dia ada lawan dia. Jadi oleh kerana itu di dalam kitab Aqidatun Najih ni kita nak membahaskan menengok keadaan manusia. Menengok keadaan manusia. Manusia ni kita boleh lihat ada Islam, ada kafir. Ada taat, ada asi. Taat kepada Allah, asi maksiat kepada Allah. Begitu juga last sekali ada hidup, ada mati. Jadi dalam kitab ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ni dia membicarakan berkenaan dengan manusia ini supaya kita ni sedar, bagi yang mengaji, supaya sedar kita ni kategori mana. Kita ni kategori mana sementara hidup di atas dunia ni. Manusia terbahagi kepada dua, dan kita ketahui pula bahawa manusia itu atas dua bahagi. Dua bahagian manusia. Pertama mukmin, kedua kafir. Itu dia. Mukmin, kafir. Mukmin ni ada yang taat, ada yang tak taat. Artinya asi. Mukmin ni ada yang baik, ada yang jahat. Mukmin ni ada yang beramal, ada yang tak beramal. Mukmin ni ada yang derhaka, ada yang tak derhaka. Ada yang sembahyang, ada yang tak sembahyang. Ada yang ke masjid, ada yang tak ke masjid. Ada yang ke surau, ada yang tak ke surau. Itu kita renung, kita lihat di dalam keadaan sekitar kita. Sekitar kita, dan juga nak lebih dekat lagi, kita melihat kepada wafi anfusikum afala tubsirun, kepada diri kita. Sebelum kita melihat keluar, melihat kepada diri kita. Ada yang tak semayang, ada yang semayang. Ada yang culas semayang, ada yang masuk waktu semayang selalu. Ada yang pertengahan. Begitu kaedahnya. Dan ada dosa, ada pahala. Jadi kita belajar tauhid ni nak mengimbau, nak memahami perkara-perkara yang mengakibatkan hala tuju kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama bekalan kita macam mana. Itu yang dia nak teropong, istilahnya nak scan kepada jiwa kita. Kepada jiwa kita. Maknanya saban hari kita mendengar ada sahabat-sahabat kita yang sakit. Lebih lagi ada sahabat kita yang meninggal dunia. Jadi kita ni akan sakit, kita ni akan meninggal dunia. Cumanya masa menentukan. Masa menentukan, kita tak tahu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukmin. Mukmin. Lepas itu ciri-ciri mukmin ni beriman. Yang dikatakan mukmin ni beriman. Beriman ni rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Rukun iman 6 perkara. Kita selusuri betul-betul 6 perkara itu. Saya selalu sebutkan tunjang ilmu tauhid ni 6 perkara yang meliputi ilahiyat, sam'iyat, al-ghaibiyat ataupun an-nubuwat, sam'iyat ataupun perkara-perkara ghaib, an-nubuwat perkara-perkara yang berkait kenabian, ilahiyat yang berkait ketuhanan. Itu yang masalah iman. Kita iman ni nak ditanamkan di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Lepas itu kita
menghayati syarat-syarat iman. Syarat-syarat iman ni lebih kurang 10 perkara. Lebih kurang 10 perkara yang disebutkan dalam kitab Masailul Muhtadi. 10 perkara syarat iman. Syarat iman. Itu di dalam jiwa kita. Lepas itu rukun Islam, perkara-perkara yang berkait dengan fizikal. Lepas itu rukun ihsan yang berkait dengan akhlak. Sebab itu kita di dalam kitab tasawuf, tuan-tuan dah mengaji dah kitab Hidayatus Salikin. Maknanya kita ni ada taat zahir, ada taat batin, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada kategori disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lepas itu dinukilkan di dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Palembang ni. Ada taat zahir. Taat zahir ni fizikal kita, semayang, puasa, begitu begini. Lepas itu ada maksiat zahir. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh perut kita dan sebagainya. Itu kategori zahir. Kategori batin pula, taat batin, iaitu sifat mahmudah. Sifat mahmudah al-khawfu, takut, at-taubatu, taubat, lebih kurang 10 perkara. Begitu juga perkara-perkara yang maksiat batin, iaitu riak, ujub, sum'ah, al-bakhil, begitu. Lawan dia. Jadi kita di dalam ilmu tasawuf, kita mengenali taat zahir dan taat batin, dan kita mengenali maksiat zahir dan maksiat batin. Jadi oleh kerana itu, kita insya-Allah boleh kontrol jika kita nak menjadi mukmin. Kita boleh kontrol jika kita nak jadi mukmin. Kontrol tu maknanya kita ada ilmu agama yang menjadi benteng kepada kita. Kalau tak ada ilmu agama, sekadar beramal saja, tak tahu kepala ekor. Jadi kita bawa kereta, tak ada lesen. Selamatlah kita bawa kereta, kita pandai. Tetapi apabila polis Sekatan Jalan Raya minta lesen, JPJ minta lesen, terpukar kita. Ibarat tu. Jadi ilmu itu penyuluh kita, mana yang kita boleh buat, mana yang kita tak boleh buat. Itulah hakikat kehidupan kita. Kedua, kafir. Yang kafir ni habis cerita. Makna yang kafir, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, dalam arti kata syirik kepada Allah Ta'ala. Ataupun dalam kafir ni, kafir asli, kafir keturunan dia. Begitu juga kafir yang murtad. Kafir yang murtad. Kafir yang murtad ni asalnya Islam, lepas itu membuat perkara-perkara kufur yang murtad. Jadi air semayang pun batal. Kalau buat perkara 5-6 perkara itu, kita mengambil air semayang, batal. Semayang sendiri pun batal sekiranya kita membuat 40 perkara yang membatalkan semayang. Lepas itu dalam kitab-kitab ni disebut 11 perkara yang membatalkan semayang. Jadi Islam ini terbatal juga melalui rangkuman 3 perkara: i'tiqad, perbuatan, perkataan. Itu yang dikatakan kafir. Kafir. Yakni iktibar akhir umurnya. Jadi dalam keadaan kita ni
walaupun Islam akhir umurnya buang negara. Sebab itulah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kita, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dalam arti kata buat yang yang diperintah, lepas itu meninggalkan apa yang dilarang. Lepas tu ujung ayat tu, jangan kamu mati melainkan mati di dalam Islam. Itu diajar kita dekat nak tidur. Dekat nak tidur apa begitu begini, kita sentiasalah bersyahadah. Sentiasa bersyahadah. Kita nak tidur, mengucap dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak tidur beristighfar dulu. Kok bimbang di dalam tidur kita tu disentak oleh malaikat maut. Begitu juga kita nak ngambil air sembahyang, bersyahadahlah dulu, memperbaharui Islam kita tu. Bimbang-bimbang cakap-cakap apa gitu gini. Iktikad mungkin tak ada, tapi cakap-cakap. Cakap-cakap kadang-kala kita tak mengetahui cakap-cakap tu yang boleh menggugurkan. Boleh menggugurkan. Senang je, simple je menggugurkan. Saya pergi klinik, ubat tu RM20 sebiji. Makan je tak sedar 5 minit, baik selalu. Kalau awak sakit, pergilah ke klinik tu. Masya Allah, bimbang iktikad kita. Itu dia panggil kufur juga. Tak beralas. Iktikad kita maknanya beralas seumur, bertapis seumur. Apa jua yang kita buat melainkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kena pegang. Perkara-perkara yang hebat ke tak hebat di dalam dunia ini, bersandarlah kepada Allah Ta'ala, kerana perkara-perkara yang berlaku ataupun yang tidak berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi mutlak kuasa Allah Ta'ala. Orang sakit, kepala kita mengatakan sakit nazak dah, sakit teruk sangat, kita baca Yasin, tidak semesti mati. Berapa ramai yang kita baca Yasin hidup sihat sampai hari ini. Orang yang tak baca Yasin pula mati. Itu takdir daripada Allah Ta'ala. Kita cuma ikhtiar. Itulah kita nak mengaji tauhid ni, nak letak kelorok dalam jiwa kita. Letak kelorok umpamanya pada pakaian kita ni, nak bersih jiwa kita ni. Nak bersih jiwa kita ni, yakni iktibar akhir umurnya. Mudah-mudahan jasad berpisah dengan roh dalam keadaan kita Islam. Maka kafir itu kekal di dalam neraka dengan ijma' segala ulama'. Jadi sekiranya orang kafir jadi kafir, maka dia kekal dalam neraka. Jadi ringkasnya kita nak sebutkan bahawa golongan manusia ni ada mukmin, ada kafir. Itu jelas. Mukmin, kafir. Kafir boleh jadi mukmin, dia masuk Islam. Lepas tu mukmin boleh jadi kafir jika dia buat perkara-perkara yang membatalkan Islamnya. Ini perlu kita ingat kepada anak cucu kita. Perlu kita ingat kepada anak cucu kita, sebabnya iman, al-iman uryan walibasuhut taqwa. Iman itu bertelanjang, pakaian kepada iman itu bertakwa. Lepas itu baca iman itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Walau bagaimanapun ilmu dan amal ini kena tapis-tapis juga.
kadang ilmu sesat, kadang ilmu yang kita beramal, ilmu apa nama ni tidak diyakini, ilmu karut marut. Itu keadaan apa nama di dalam kehidupan kita. Jadi kita ni diibaratkan macam titi. Ibaratkan macam titi, kita boleh jatuh bila-bila masa sahaja jika kita tidak imbangi badan kita. Mengimbangi badan kita tu iman, ilmu dan amal. Iman, ilmu, amal. Tak boleh dicerai tanggal. Jadi kita ni alhamdulillah dapat mendengar sepatah selidah orang tua kata, dapat mendengar nasihat-nasihat agama, dapat mendengar melalui baca-baca kitab ni, maka insya-Allah moga-moga kita dapat membajai iman kita, pegangan kita, dan mudah-mudahan kita ni akhir kehidupan kita di dalam husnul khatimah. Tu. Bermula mukmin dua bahagi. Mukmin ni dua bahagi pula. Orang Islam, orang beriman ni dua bahagi. Pertama yang taat, yang kedua yang asi. Yang asi tu yang buat maksiat. Jadi sekeliling kita nampak yang asi, dia kata. Maka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya. Dengan ijma' ulama', sepakat ulama' berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya yang taat itu, yang beriman itu, maka dia kekal dalam neraka. Dan yang asi, orang yang beriman juga tapi dia maksiat kepada Allah, dua bahagi pula. Dua bahagi pula. Pertama yang taubat, kedua yang tiada taubat. Huraian dia. Maknanya yang mukmin ni dua bahagi. Mukmin ada taat, mukmin ada buat maksiat. Lepas tu yang buat maksiat tu mukmin juga, buat maksiat tu ada yang taubat, ada yang tak taubat. Yang tak taubat tu kalau mati dia, wal iyazu billah, ditakuti mati dia di dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kafir. Dia bukan kafir. Mukmin yang asi ni maknanya dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Taala. Macam anak kita. Anak kita seorang pergi sekolah, seorang tak anak sekolah. Yang tak anak sekolah tu bukan tak jadi anak kita. Bukan tak jadi anak kita. Yang tak sekolah tu anak kita juga, tetapi dia tak embuh sekolah. Itu ibaratnya. Jadi oleh kerana itu kita amati di dalam yang disebutkan di dalam kitab ni, maka kita boleh buat raja. Kita boleh buat raja. Nombor satu, manusia. Manusia. Rajah pertama mukmin, rajah kedua kafir. Lepas itu mukmin boleh jadi kafir kalau dia murtad. Lepas itu kafir boleh jadi mukmin jika dia masuk Islam. Itu rajah kita buat. Lepas itu mukmin tu pula, mukmin tu pula, mukmin yang taat satu, yang maksiat dua. Mukmin yang taat, yang maksiat. Keadaan dua. Mukmin yang taat tu alhamdulillah, buat benda yang diperintah oleh Allah Taala, tak buat benda yang dilarang. Manakala mukmin yang maksiat itu terbagi pula kepada dua, iaitu mukmin yang maksiat tu, saya katakan tadi, dia bukan kafir, dia jahat. Dia jahat, dia nakal. Jadi yang bertaubat ataupun kategori keduanya yang tak bertaubat. Yang bertaubat tu alhamdulillah, akhir kehidupan dia, semasa hidup dia sentiasa dia bersih.
Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Lepas itu yang mukmin yang tak taat ni, kebarang kalian Allah Ta'ala murka kepada dia dan mengakibatkan dia mendapat siksaan daripada Allah Ta'ala. Itu rajah-rajah yang kita kena melihat ni. Rajah-rajah kita kena melihatnya, dan carta itu carta kita masuk keadaan macam mana. Kita masuk keadaan macam mana. Yang mukmin taat ataupun mukmin tak taat. Yang mukmin taat ataupun yang tak taat. Lepas itu kita boleh pecahkan lagi carta. Mukmin yang taat tu sekadar mana dia taat. Mana yang dia taat, sekadar mana dia hiasi jadual kehidupan dia. Pagi-pagi ni selepas subuh ada dah kita baca Quran, right ataupun bangkang. Selepas subuh ataupun ketika ini ada dah kita istighfar. Ada ustaz, berapa kali? 3 kali. 3 kali tu ibaratnya cukup makan. Jadi mukmin yang taat itu berlipat kali ganda di dalam amalan dia. Yang jadi malangnya kita ni, umur meningkat, amalan tak meningkat. Amalan rutin saja. Amalan rutin saja, tidak ada penambahan, tidak ada peningkatan. Jadi ilmu tu kena bertambah, ilmu tu kena bertambah. Ilmu bertambah, amalan bertambah. Jadi saban hari kita tambahkan amal ibadat kita. Tambahkan amal ibadat kita, dan saban hari kita tambahkan ilmu kita. Tak kisahlah ilmu melalui online dan sebagainya. Dapat juga, kita tak boleh pergi masjid ataupun kita tak boleh pergi surau, kita dapat ilmu. Dapat ilmu. Sekarang ni boleh dah pergi masjid Jumaat. Boleh Ustaz. 100. Jadi pengajian ilmu tak boleh lagi tak? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Maknanya step by step, alhamdulillah, kita boleh pergi Jumaat, kita boleh Jumaah di surau masjid. Lepas itu masjid kebenaran Jumaat. Saya dengar semalam surau Haji Montok. Surau Haji Montok di Ketapang Tengah tu, hari pertama kebenaran Jumaat, seperti surau Taman Perdana. Surau kebenaran Jumaat, boleh Jumaat lah. Hari semalam tu jiran saya, dia pergi ke masjid pula surau Ketapang Tengah. Maknanya boleh Jumaat. Lama-lama sikit nanti kita dinaikkan taraf masjid. Masjid. Maknanya Ketapang Tengah tu kampung lain dah istilahnya. Ketapang Tengah tu masa dulu-dulu semayang semayang di bandar. Semayang di bandar. Lepas itu Ketapang Hilir tu masjid asal dah. Lepas tu satu lagi masjid Aluara tu dulu masjid bandar juga. Padang Polo pun masjid bandar juga. Jadi dia ada pecahan-pecahan oleh kerana masyarakat itu dah ramai. Saya masa sekolah kuliah dulu sembahyang Jumaat ke bandar. Masjid lama, masjid Pekan lama tu. Serata Pekan ni, bandar Pekan ni semua. Aluara ke situ, Padang Polo ke situ, Permatan Pau dapat dah Jumaat. Cikgu Azmi dapat? Belum lagi. Oh, belum lagi. Dalam proses ya? Sama dengan 500. Nombor 500 dalam proses juga? Ya, dekat dulu dah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tak sesak-sesak sangat kita Jumaat. Jadi macam takwa. Maknanya masjid Pulau Serai dulu tak ada. Lepas tu surau Taman Perdana,
Lepas itu masjid LKMP, dulu tak ada, Takwa berlaku. Lepas itu masjid Langgar, masjid asal lah, masjid kampung. Masjid kampung. Lepas tu masjid IKM lah. Masjid IKM berkembang sebabnya penduduk ramai. Penduduk ramai. Jadi oleh kerana itu dia mengkelaskan keadaan-keadaan manusia ni. Kita nak kena sedar keadaan-keadaan manusia ni. Maknanya kita duduk di cata mana? Confirm lah kita duduk di cata mukmin. Mukmin di cata mana? Mukmin taat, mukmin asing. Lepas tu dicata mana mukmin taat tu? Sekadar mana taat? Moga-moga kita 100% ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh sementara dibagi nyawa oleh Allah Taala ni, maknanya kita boleh membuat perkara-perkara. Jadi nak buat perkara-perkara amal ni kena tahu juga. Nak membuat perkara-perkara amal ni kena tahu. Kalau tak tahu, tiru-tiru. Tiru-tiru. Contoh, nak sembelih korban. Nak sembelih korban. Awak menyembelih pun tak tahu. Nak belajar kisah korban. Jadi maknanya menyembelih tu, teknik menyembelih, binatang yang nak disembelih, segi keselamatan kita, segi pisaunya, barulah maknanya bacaan-bacaan yang disunatkan, aksesorinya ketika menyembelih korban dan juga menyembelih akikah. Ini tak tahu kepala ekor nak sembelih, jadi lantaran itu 2, 3, 4 tahun lepas, maknanya adalah orang di Johor tu, Johor dah masuk suat khabar, menyembelih terpelanting pisau, putus tangan. Maknanya dia tak mantap lagi ilmu menyembelih tu. Kita lembu kerbau ni kena ikat kuat-kuat, jangan main sama level. Dia tu besar pada kita. Jangan nak kira kita pandai. Saya pandai membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak masalah. Tak baca pun makna korban sah. Tapi ilmu yang berkaitan. Ilmu yang berkaitan. Jadi sekarang ni dengan ceritanya SOP dia, siapa nak menyembelih korban, swab test. Swab test. Kena pergi klinik swab test dan diperakui bebas COVID. Tak adalah. Jangan sembelih tak pasal-pasal. Ni tak mengikut SOP. Dalam kitab tak ada ke? Jangan buat gitu. Jangan kita nak pasal-pasal, nak khabar ke kita, saya ustaz, saya tok imam, saya tok bilal, saya tok khatib. Jangan buat-buat di dalam suasana COVID ni. Kalau zaman dulu siapa-siapa saja. Jadi saya nak sebutkan, maknanya kategori mukmin yang taat itu beramal, dan beramal itu mesti 100% ilmu yang dia nak buat ataupun yang dia nak amal itu mesti ilmu itu bercirikan sahih, tepat, dan kita boleh buat. Kita boleh buat. Itu peranan ilmu mukmin yang taat tu di dalam mengerjakan taat. Begitu juga dalam amalan-amalan kita, semayang sunat apa gitu gini, kena mengaji betul nak buat. Nak buat tu mesti mengaji betul. Contoh sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni usolli sunnatul hajati tetapi nak kemas lagi kita mengaji sembahyang hajat ni, beberapa kaifiat ilmu tu yang diamalkan oleh ulama. Maknanya kategori kita sembahyang hajat tu kemas, ibarat mencurah air dalam gelas. Kemas. Ini orang sembahyang hajat, kita sembahyang hajat, tak tahu ke hajat benda. Lebih dahsyat lagi, masjid tak mengumumkan hajat benda. Ada berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sembahyang hajat ya. Hajat benda.
Hajat benda. Walaupun sebelum maghrib tu diumumkan nak sembahyang hajat sekian. Artinya dekat nak sembahyang hajat tu kena umum pula. Tok imam kena umum pula. Sebabnya ada yang masbuk, ada yang datang lewat, dia tak mendengar pengumuman. Jadi dekat nak sembahyang hajat tu kita Salatu jami'ah, as-salatul hajati raka'ataini, as-salatu rahimakumullah. Maknanya kita umum dulu sebelum qamat sembahyang hajat tu, kita umumkan. Beritahu insya-Allah kita ni nak sembahyang hajat, kita khususkan kepada saudara kita yang sedang tak sihat di dalam ICU. Itu fokus dia. Yang sedang tak sihat, ataupun sedang sakit di dalam ICU, kita bermohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa-doa hadirin hadirat semua dimakbulkan agar sahabat kita ni ataupun saudara kita ni disihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang betul. Sembahyang hajat. Tak tahu kepala itu. Lepas itu pula Tok Imam tu pula. Tok Imam Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Sembahyang hajat. Sudah minta lah kubur dia. Minta kubur dia ni daripada taman surga. Apa ni pula? Lepas itu makmum amin. Ya Allah, bagilah kubur, sedangkan dia tak mati lagi. Jadi oleh kerana itu sembahyang hajat minta luahkan kubur, bengkera. Maknanya nak kemas. Sembahyang hajat minta sembahyang hajat minta diredakan daripada banjir musim tengkujuh. Nak minta dihindarkan dari banjir. Bacanya doa semayang minta hujan. Apa nak khabar banjir besar. Itu nak katakan mukmin tu yang taat, yang bila taat tu nak beramal, lepas tu nak beramal tu mesti berilmu. Maka yang taubat itu di dalam syurga dengan ijma', dan yang tiada taubat itu di dalam kehendak Allah Ta'ala. Dia mukmin juga tetapi dia tak berkesempatan nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Terserahlah kepada Allah Ta'ala macam mana gaya. Tetapi daripada Imam Al-Maturidi, sabit disiksakan jikalau seseorang sekalipun di dalam sesuatu bagi daripada maksiat, dan atas takdir kena azab, tiada kekal di dalam neraka. Imam Al-Maturidi kata dia ni orang yang mukmin tak bertobat ni, mati tak bertobat ni, dia disiksa atas kesalahannya. Maknanya sabit daripada nah daripada Al-Quran. Maknanya hadis Nabi beritahu siksa orang yang tak semayang, siksa orang tak puasa apa gitu gini, dia kategorikan dosa besar, dia ada ancaman berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Lepas itu Imam Al-Maturidi ni kata dia ni memang diceluk dulu. Cakap kita ni diceluk dulu kerana kemaksiatan ni, akhir sekali dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebabnya iman. Dia bukan kafir. Dia bukan kafir, cuma dia membuat maksiat ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kita ni cakap mudah. Orang tak semayang, kita masa dia mati tu tak payah pergi semayang. Bahaya cakap gitu, berdosa kita. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia penyambung, walaupun dia perompak, kita wajib semayang ke dia selagi dia tu Islam. Bak dia tak semayang, tak puasa itu kategori mukmin. Mana? Mukmin? Mukmin asi. Jadi kita tak boleh nak pinggirkan dia, pulaukan dia, tak boleh. Itulah hakikat.
Kalau orang mengaji dia faham. Ngaji faham. Pok saudara kita tak sembahyang Jumaat, takkan nak dia meninggal kita tak nak sembahyang ke dia? Pok saudara kita, darah daging kita, lepas itu dia mukmin asli, contohnya mukmin asli, dia tak sembahyang Jumaat, tak pernah sembahyang. Jadi dia jadi oleh kerana itu kita abali khabar tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Hatta kepada sibuk-sibuk menggantung diri apa begitu begini, kita wajib melaksanakan kefarduan, iaitu dalam jalan fardu kifayah kepada dia. Sebab tak ada saksi yang mengatakan dia ini menggantung diri macam mana, ataupun dia tak waras, ataupun hilang ingatan ketika dia menggantung diri. Itu jadi terserah dia kepada Allah Ta'ala. Ayat kita ni membunuh diri. Membunuh diri ni kita tak tahu ketika dia membunuh diri, minum racun apa gitu gini. Jadi kita selenggarakan secara Islam. Itu syahadat, perhatian. Wajib atas tiap-tiap Muslim yang mukallaf bahawa ia memeliharakan kulliyat yang 6. Kulliyat yang 6, asas agama. Kulliyat, item agama yang 6, kulliyat dipanggil. Dan sebab dinamakan dia kulliyat kerana tercawang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Kulliyat ataupun cabang. Cabang asas agama ada 6. Jadi cabang ini menghasilkan hukum hakam yang banyak di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, din ataupun ad-din. Din ni agama. Din tu yang dikatakan din agama. Kulliyat ataupun asas itu, asas kehidupan kita dalam agama ni, pertama ad-din, aspek agama itu. Agama itu. Jadi yang kuliah yang pertama ni dinisbahkan dalam kitab rukun agama, tiang agama. Siapa tahu? Tiang agama ataupun rukun agama, arkanuddin, dipanggil rukun agama. Siapa tahu? Iman dan ihsan. Itu rukun agama. Ad-din. Iman, Islam, ihsan. Ataupun rukun agama ni iman, Islam, tauhid, makrifah. Itu asasnya agama itu. Iman, Islam, tauhid, makrifah. Itu kelompoknya yang dikatakan rukun agama. Rukun agama. Mana iman? Tidak Islam orang itu, melainkan dia beriman. Agama Islam ataupun tauhid ataupun makrifah. Itu pelengkap ad-din. Pelengkap ad-din. Iman, rukun dia berapa perkara? 6. Islam, rukun dia berapa perkara? 5. Tauhid, rukun dia berapa perkara? Rukun tauhid 4. Rukun tauhid 4. Jadi kita di dalam mengaji tauhid ni makna puncak keimanan. Pakaian kita mengaji tauhid ni, ilmu nak jalan kepada makrifah. Makrifah kepada Allah Ta'ala ni, mengakui Tuhan kita adalah Allah, hidup mati Tuhan kita adalah Allah. Rukun tauhid. Rukun tauhid 4. Isbatkan zat Allah. Kita kena akui zat Allah itu ada, sifatnya wujud. Yang kedua,
mengisbatkan sifat Allah. Kita akui Allah itu mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat sempurna. Yang ketiga, rukun tauhid itu kita akui af'alullah, perbuatan Allah itu. Apa dua perbuatan Allah itu? Maha kaya Allah. Kembali kepada sifat istighna, iftiqar. Yang keempatnya rukun tauhid, iaitu mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun tauhid. Makna pergi mari, cakap saya seperti mukadimah tadi, maknanya konsep ilahiyat, an-nubuwah, as-sam'iyah tak boleh dicerai tanggal perkara itu. Iman, Islam, tauhid. Lepas itu ma'rifah. Makna ma'rifah, kenal Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya kita menyembah Allah seolah-olah kita nampak Allah, tetapi kita tak nampak Allah. Kita kena mengakui, mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala nampak kita. Itu dipanggil makrifah. Kenal betul-betul. RM10 makrifah. Kita kenal, jumpa duit tengah jalan, RM10 kita makrifah kepada Allah. Duit orang jatuh, bukan kita punya, RM10. RM100, duit orang jatuh juga, bukan kita punya. RM1,000, Fikir ya. RM1,000 makrifah juga. Makna makrifah juga. Kenapa jatuh? Kenapa jatuh? Mungkin poket dia koyak. Lepas itu RM10,000, RM10,000 makrifah juga. Kita katakan, duit siapa? Duit siapa? Tuan-tuan, RM1,000,000 rezeki Allah Ta'ala bagi daripada langit. Jadi nak rumuhkan makrifah ini, tak kira kita menjalankan akal fikiran kita, tak kira RM10, 10 juta, bukan yang kita, bukan hak kita, tak milik kita, maka milik orang lain, maka kita tak boleh ambil. Itu makrifah. Kalau makrifah, cerita musang berjanggut. Kekanda apa tak salah ke suami orang masuk ke dalam rumah orang? Tak salah ke musang berjanggut? Musang berjanggut ke kanda yang bikin, undang-undang ke kanda yang bikin. Itu tak boleh, tak makrifah. Jadi rukun makrifah tu apa? Berapa perkara? Rukun makrifah. Ingat. Rukun makrifah. Nak habis dah kita ni. Rukun makrifah. Tak ingat? Belek-belek dalam kitab tu. Cek. Kita baca seterusnya. Yakni agama itu iaitu barang yang disyarakkan oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya, hamba Allah, daripada segala hukum. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf memeliharakan agamanya dengan peliharakan daripada jatuh pada kufur dan daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Kerana memeliharakan agama itu disuruh kita perang akan orang yang kafir harbi atau lainnya, dan dibunuh orang yang murtad, dan dihadkan, dihukumkan atas orang yang mengerjakan maksiat. Dihadkan ni dihukumkan takzir atas orang yang mengerjakan maksiat yang mewajibkan had, dihukumkan
ataupun dia hukum takzir, kategori-kategori takzir jika sekiranya tidak ada hukum, seperti berzina dan mencuri dan minum arak dan lainnya. Itu dia agama kuliat, maknanya asas-asas penting ataupun roh. Roh dia agama kita ni syariat Allah. Roh agama ni kuliat ataupun asas-asas jiwa kita ni kuliat, maknanya apa nama ni, asas agama itu penting. Tak boleh murtad, mengamalkan agama, menjaga agama kita, sensitif dengan agama kita, pelihara dengan agama kita, memartabatkan syariat kita, begini. Jadi sebab itu orang murtad dihukum bunuh. Orang kafir harbi nak mengacau agama kita diperangi. Lepas itu orang yang melakukan maksiat-maksiat, maknanya hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dilaksanakan. Itu ad-din, agama. Yang agama kuliat khumsah, kuliat sittah dalam bahasa Arab, kuliatul sittah, maknanya apa nama ni, memelihara perkara 6, perkara asas 6. Perkara asas 6, apa nama, kuliat khumsah dia kata. Yang pertama agama, memelihara agama. Saya nak balik kepada apa nama ni, rukun makrifah. Memelihara agama tu makrifah, maknanya kenal Allah sungguh. Kenal Allah sungguh. Rukun makrifah berapa perkara? Nombor 1, mengenal Allah. Itu dikatakan makrifah. Mengenal Allah artinya zat Allah. Zat Allah itu ada. Zat Allah itu ada, wujud, tetapi tidak diserupakan segala makhluk. Zat Allah ada. Itu rukun makrifah. Yang kedua, mengenal sifat Allah. Nombor 1 tadi memperakui zat Allah itu wujud, makrifah. Yang kedua, mengakui ataupun mengenal sifat Allah. Yang ketiga, mengenal af'alullah. Kenal af'alullah, perbuatan Allah. Sama ada kita suka, sama ada tak suka. Kadang-kadang kita tak suka, Allah bagi yang terbaik pada kita. Kadang-kadang Allah bagi benda-benda itu ujian sahaja, sementara sahaja. Itu dia dipanggil af'alullah. Contoh, minta maaf cakapnya, orang tak jadi bertunang, putus tunang, perkara biasa. Allah Ta'ala nak bagi isteri dia lebih baik. Ataupun minta maaf cakapnya, perkahwinan separuh jalan. Perkahwinan separuh jalan, Allah bagi dia kahwin separuh jalan, 4-5 tahun bercerai. Lepas tu dia kahwin lain pula. Allah Ta'ala nak bagi isteri dia tu terbaik. Rupa-rupanya isteri dia tu kahwin lain, dia ni kahwin lain. Isteri yang janda dia tu yang kahwin lain, 2-3 tahun kahwin, aksiden. 2-3 tahun aksiden, laki baru dia mati dengan dia sekali. Bermakna kita apa namanya, orang ni dia tengok kalau kawan meneruskan perkahwinan dengan dia, jadi bini kawan, tak pasal-pasal kawan mati. Itu takdir Allah, tak boleh cakap gitu. Takdir Allah Ta'ala maknanya rezeki lah tu. Maknanya kahwin dia tu aksiden, laki bini mati. Maknanya kalau dia tu berkekalan kahwin dengan perempuan tu, dengan janda dia tu, maknanya
mati jugalah. akal kita mengabar, tapi hikmah Allah. Jadi sepatutnya dia bersyukur. Maknanya tak ada jodoh dengan isteri dia, ditakdirkan Allah nak memanjangkan umur aku, sujud syukurlah. Sujud syukur. Ustaz Saifuddin khabar sehidup semati. Apa ni? Takdir lah. Nak khabarkan hak hidup ni takdir lah. Tu. Lepas tu yang keempat, rukun makrifah itu mengenal benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal benarnya Rasulullah. Lengkap rukun agama. Dalam kulliyat sitah asas 6. Kita khabar asas 6 memelihara agama. Kita tahu dah rukun agama, kita tahu dah rukun tauhid, kita tahu dah rukun makrifah. Kita jangan lupa ni. Rukun agama, iman, Islam, tauhid, makrifah. Saya ulang balik, rukun agama, iman, Islam, tauhid, makrifah. Saya selalu sebut dalam kuliah masjid apa gitu gini, saya sebut sebagai ingatan kepada kita. Rukun agama kita pun kita tak tahu. Bukan rukun Islam, bukan. Rukun agama. Maknanya asas agama iman, asas agama Islam, asas agama tauhid, asas agama makrifah. Lepas itu rukun tauhid pula. Rukun tauhid 4, mengisbatkan zat Allah. Maknanya menetapkan zat Allah, menetapkan sifat Allah, menetapkan perbuatan Allah, menetapkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali, rukun makrifah, mengenal zat Allah. Artinya zat Allah itu 7. Mengenal sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pelengkap kepada asas utama. Asas utama atau kita kata maqasid tujuan. Apa nama ni? Tujuan kita manusia ni memelihara agama. Ad-din, at-tauhid, makrifah. Di dalam kitab Samirus Sibyan, di dalam kitab Kifayatul Mubtadi, disebut dalam Kifayatul Mubtadi. Lepas itu dalam kitab Samirus Sibyan, membahaskan tentang pelengkap dalam proses mengaji ni. Nak mengukuhkan macam ibarat pagar kawat besi, lepas tu tiang simen, lepas itu di simenkan di bawah tu, dikonkritkan, baru tak lepas babi. Dalam kebun kita tak lepas babi. Dalam dimatikan penyudahnya husnul khatimah, insya-Allah. InsyaAllah minggu depan kita sambung perkara asas yang kedua. Perkara asas yang kedua. Apa dia? Perkara asas tu, yang pertama agama. Agama. Kalau kita membaca kitab ni, Kulliyat Al-Khamsah Sittah ni, perkara asas 6 perkara asas ni, kalau nak hurai sebulan tak habis. Sebulan tak habis. Jadi kita ringkaskan. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk yang kedua, berkenaan dengan diri. Itu membunuh diri itu tak boleh. Membunuh diri itu tak boleh. Kerana agama ni asas dia memelihara diri kita. Jadi ringkasnya buat akhirnya dalam pengajian ilmu tauhid ni, kita kena kenal manusia itu
ada kategorinya. Manusia itu dua bahagi, mukmin, kafir. Mukmin pula taat, maksiat. Taat macam mana? Maksiat macam mana? Maksiat ni kategori dua pula, bertaubat ataupun tidak. Itu kategori manusia. Kita membayangkan manusia, diri kita ni dalam kategori mana. Lepas itu kita membincangkan asas penting, asas 6. Perkara asas 6 perkara dipanggil kulliyat al-sittah. Yang pertama, agama. Bagaimanakah kita memelihara agama ini supaya agama ini menyelamatkan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu pengajian tauhid kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita berhenti 5 minit. 5 minit. 10 suku masuk pula. InsyaAllah. Berhenti minum-minum air. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.